Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fizi Azaman dalam Buletin Awani Jam ini. Kita mulakan dengan perkembangan berikut. Sejak 2 ke 3 hari ini, negara mencatatkan peningkatan kes COVID-19 secara harian dalam lingkungan 5,000 ke 7,000 kes. Walaupun program vaksinasi semakin diperluaskan, namun dengan penularan varian Delta yang mudah menular, penularan dalam komuniti sikit sebanyak menuntut perhatian semua pihak. Dan bagi golongan berisiko tinggi seperti warga emas, ibu mengandung, mereka yang mempunyai penyakit komorbid serta tahap imun yang rendah perlukan perhatian lebih. Dan kita nak bersama dengan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Teknologis Dr. Samsul Bahari Samsudin, untuk kita sama-sama kupaskan dengan perkara ini dengan lebih mendalam dan bagaimana untuk kita pastikan bahawa golongan berisiko ini kita lindungi ketika mana kita memasuki endemik. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Selamat pagi, Hafizi. Okey, Prof. Waalaikumsalam. Pertama sekali, bagaimana kita nak pastikan golongan berisiko ini dapat diselamatkan dalam situasi pada ketika ini? Peranan orang sekeliling mereka mungkin. Kita tak boleh nak bergantung harap kepada vaksinasi semata-mata. Lengkap 2 dos tetapi jangkitan itu tetap ada. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita lindungi mereka ini? Baik, begini Hafizi. Bagus saya mulakan beginilah. Kita dapat lihat ya, sudah hampir 2 tahun ya kita berperang dengan COVID-19 ini. Ada masanya graf kita nampak naik, memuncak. Ada masanya kita nampak graf ini menurun ya. Tetapi sebenarnya apa yang telah kita belajar dan adaptasi dalam norma baru ini? Yang inilah yang seperti mana yang Hafizi cakap tadi, ianya agak membimbangkan apabila kita lihat walaupun kadar vaksinasi kita ini sudah melebihi 90% ya, tetapi masih lagi ada jangkitan-jangkitan yang agak naik dan turun itu masih lagi ada, dan ketidakstabilan ya dalam kelok ini menunjukkan bahawa ada sesuatu yang mungkin boleh ditambah baik daripada masa ke semasa ya. Dan kalau kita lihat ya, kelompok kita di Malaysia ini ataupun masyarakat kita di Malaysia ini, kita telah diuji dengan pelbagai isu ya selama 2 tahun ini. Isu-isu keselamatan dan kesihatan, isu ekonomi, sosial, ketidakstabilan politik di beberapa buah negeri ya. Saya cukup yakin ini sudah pasti akan memberi kesan langsung maupun tidak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Walau bagaimanapun baru-baru ini kerajaan telah memberikan kelonggaran rentas negeri, iaitu sekitar 11 Oktober yang lalu ya. Selepas hampir 9 bulan sektor ekonomi agak lumpuh ya, kita pun terkurung di kediaman masing-masing ya. Tetapi sebagai komuniti yang prihatin terhadap keselamatan dan kesihatan awam, apa yang kita dapat belajar daripada semua episod ini? Seperti mana yang Hafizi cakapkan tadi, kes masih lagi berlaku agak meningkat ya. 2-3 hari lepas kita dapat lihat ya, golongan-golongan berisiko ini masih lagi menjadi golongan ataupun kelompok yang paling tinggi ya mendapat jangkitan ini. Secara peribadi kalau kita dapat lihat ya, pemerhatian kes dalam 2-3 hari yang lepas ya, kes jangkitan COVID-19 yang turun naik ini menunjukkan kebimbangan ya kepada jangkitan di tahap 4 dan 5 iaitu kes-kes yang severe, yang teruk ya, dan juga peningkatan kepada kes-kes kematian BID, Broad in Death ya, yang masih lagi tinggi di negara ini. Macam saya katakan tadi, walaupun di tahap negara kita sudah melebihi 94% golongan dewasa yang telah mencapai kadar vaksinasi. Dari sudut pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan, jadi ini menggambarkan bahawa masih ramai lagi yang benar-benar belum faham dan jelas dengan perkara-perkara penting yang perlu diberi perubahan ya dalam norma baru ini, dan bagaimana untuk kita melihat perkara ini dengan lebih holistik ya. Walaupun ianya nampak bersifat minor, iaitu golongan berisiko ini mungkin minoriti dalam kita punya komuniti, tetapi saya yakin impaknya boleh menjadi major kepada keselamatan dan kesihatan semua. Saya mulakan dengan siapa golongan berisiko tinggi ini. Sebab sebagaimana yang Hafizi cakap tadi, golongan berisiko. Mungkin ramai lagi yang belum jelas apa itu golongan berisiko. Golongan berisiko ini terdiri daripada kanak-kanak yang berumur bawah 12 tahun,
Yang ini sudah pasti kita semua tahu bahawa belum divaksin lagi di negara kita. Warga emas yang berusia 65 tahun ke atas, pesakit-pesakit dengan penyakit komoditi dia, dengan ada penyakit kronik, kanser, diabetes, hypertension, sakit jantung dan sebagainya. Dan selain daripada itu, pesakit-pesakit yang mempunyai imunodefisiensi, iaitu daya ketahanan badan yang rendah, iaitu imuniti badannya yang agak rendah akibat mempunyai penyakit-penyakit kronik tertentu. Ibu-ibu hamil, wanita-wanita hamil ataupun yang belum divaksin. Kita pun dapat tahu yang bahawa wanita hamil ini pun masih belum dapat kebenaran untuk divaksin lagi. Dan akhir sekali ialah kelompok mereka yang masih belum divaksin, yang normal tapi masih lagi belum divaksin ataupun menolak vaksin ini. Inilah isu dia, inilah kelompok-kelompok yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak, Hafizi. Dan Prof, dalam masa yang sama adakah kita orang kata terlalu bergantung kepada vaksin COVID-19, dos penggalak dan sebagainya, sedangkan amalan kesihatan itu, kesihatan awam itu sebenarnya yang perlu kita kuatkuasakan seiring dengan pemberian vaksin COVID-19. Bagaimana Prof melihat setelah pemberian rentas negeri ini diberikan, sosial ekonomi dibuka dan sebagainya, bagaimana pemerhatian Prof setakat ini kelakuan masyarakat awam berkaitan dengan pematuhan kepada SOP? Baik, apa yang boleh kita lihat dari sudut ataupun dari pemerhatian kawalan risiko jangkitan COVID-19 ini, dan saya ingin mengesyorkan 4 perkara yang mungkin boleh kita beri perhatian. Yang pertama, golongan-golongan berisiko ini secara sendiri ataupun secara peribadinya harus berdisiplin dan sentiasa mematuhi SOP kendiri COVID-19. Elakkan 3S, elakkan 3S, tempat yang sesak, sempit dan sembang dekat-dekat. Amalkan 3W, sentiasa wash, basuh tangan, sanitasi tangan, basuh atau sanitasi tangan, pakai mask, dan berhati-hati dengan perkara dan peka dengan kesihatan diri sendiri dan juga orang sekeliling. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pihak kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia boleh memperluaskan suntikan dos ketiga, sebab kita tahu baru-baru ini kerajaan ada memulakan program suntikan booster ataupun penggalak vaksin. Jadi kepada golongan berisiko ini mungkin boleh diperluaskan lagi. Jadi pihak kementerian boleh memperluaskan lagi suntikan booster ini atau suntikan dos ketiga ini kepada kelompok-kelompok berisiko ini. Yang ketiga, mewujudkan sistem pemantauan pergerakan khusus bagi golongan berisiko ini melalui aplikasi MySejahtera. Mungkin boleh diberikan kod warna atau pengenalan tertentu kepada golongan-golongan berisiko ini yang boleh kita lihat atau boleh dikenal pasti melalui pemerhatian di dalam aplikasi MySejahtera tersebut. Dan akhir sekali, mungkin kita boleh menyegerakan pemberian vaksin kepada 2 kelompok utama tadi dalam kumpulan berisiko, iaitu kanak-kanak yang berumur bawah 12 tahun dan juga wanita hamil. Jadi ini kerajaan perlu beri perhatian yang serius dan dapatkan maklumat pengesahan vaksin yang selamat dan boleh digunakan untuk 2 golongan tersebut.